Belum. Okay, record. Okay. Dah start dah? Okay. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. So nama saya Muhammad. Boleh panggil Muhammad. Di mana saya hari ini akan menjadi VC untuk tajuk pembentukan daya dan adaptasi kendiri. Okay, di sini terdapat beberapa objektif, iaitu adalah untuk mendapatkan maklumat tentang daya tahan dalam kalangan pelajar. Yang kedua, untuk memberi penerangan tentang pembentukan daya tahan dan adaptasi kendiri. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti tahap daya tahan pelajar mengikut individu lah. Jadi di sini terdapat beberapa soalan yang saya nak tujukan kepada korang semua, yang di mana yang pertama adalah, adakah korang semua faham tentang pembentukan daya tahan dan adaptasi kendiri? Siapa-siapa boleh jawab dulu? Saya boleh jawab dulu. Apa yang Aisyah faham tentang pembentukan daya tahan dan kendiri ni, maksudnya macam mana kita sebagai seorang manusia ataupun individu boleh menyelesaikan masalah pada satu situasi ataupun satu konflik lah. Macam mana kita nak adapt that situation, macam mana kita nak susun strategi untuk menghadapi masalah, and macam tu lah. Macam tu. Itu apa yang Aisyah faham. Okay, betul juga, boleh, tak masalah, betul. Okay, seterusnya. Kalau yang Takifah faham pula, daya tahan ni merupakan kemampuan diri kita untuk membuat sesuatu ataupun menghadapi sesuatu. Adaptasi ni pula macam mana cara kita untuk selesaikan masalah yang kita hadap tadi tu. Adakah kita mampu ataupun tak? Okay. Itu saja. Next. Okey, kalau macam bagi Dayah pula, apa yang Dayah faham tentang daya tahan adalah tentang sama juga macam Aisyah dengan Kifah cakap tadi, tentang kemampuan ataupun kebolehan diri kita untuk kita selesaikan ataupun kita cuba untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang kita hadapi. Dan adaptasi kendiri tu adalah bagaimana cara kita meletakkan diri kita dalam situasi tersebut untuk cari jalan penyelesaian ataupun kaedah yang boleh diguna pakai untuk selesaikan masalah tu. Okey. Tika? Okey, apa yang saya faham itu seperti yang dikatakan oleh Aisyah, Kifah dan Dayah. Bagi Tika, daya tahan ialah mengatasi sesuatu masalah, iaitu apabila seseorang bertahan dalam beri kekuatan dalam menghadapi sesuatu masalah serta dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan yang ada dalam diri dia. Okey. Sebenarnya semua yang berdapat masing-masing tak ada tak ada yang salah, ada yang betul, semuanya betul lah. Okey, di mana saya ringkaskan lagi, di mana sebenarnya daya tahan ini dia merujuk kepada kemampuan untuk menghadapi sesuatu perjalanan hidup, di mana kemampuan yang umum, yang penyesuaian diri yang tinggi dan fleksibel saat berhadapan dengan tekanan, dengan secara internal ataupun eksternal, di mana secara daripada segi luaran ataupun dalaman. Dan daya tahan ini dia merupakan kapasitas yang bersifat universal, iaitu mampu melawan pengaruh yang boleh menghalang dan daripada menerima kegagalan. Dan menurut ada satu tokoh, iaitu menurut Marston, mengatakan bahawa daya tahan ini sebenarnya adalah proses kebolehan untuk berjaya dalam penyesuaian tanpa mengira keadaan yang mencabar ataupun terdapat ancaman. So dia boleh dianggapkan sebagai kebolehan untuk pantul semula dan dengan itu boleh bertahan dengan kesusahan, dan individu yang bertahan dengan keupayaan, ataupun kita boleh gelarkan dia sebagai seorang yang tabah, seorang yang tidak lemah, kebal dan juga berdaya tahan. Okey, jadi soalan saya yang kedua, apakah kepentingan pembentukan daya tahan dan adaptasi kendiri ni? Kepentingan dia. Okey, kalau bagi Aisyah, kalau kita dah tahu macam mana kita nak menyelesaikan masalah ataupun nak macam mana kita berada dalam situasi yang ada masalah and konflik tu, Aisyah rasa
kepentingan dia untuk kita meneruskan hidup lah. Sebab bila kita ada masalah, kalau kita tahu macam mana nak uruskan, nak selesaikan, Aisyah rasa kita boleh boleh at the same time kita boleh mematangkan diri kita. Sebab selalunya kalau kita ada masalah, ada yang kita boleh selesaikan, ada yang tidak boleh diselesaikan. Tapi kalau kita boleh menyelesaikan dan kita bijak membuat satu keputusan, of course kita boleh menjalani hidup yang dapat meneruskan hidup kita. Macam tu. Sebab kita nak hidup panjang lagi kan, so ada banyak lagi cabaran in the future. So maybe kalau kita ada that kind of capability untuk kita daya tahan tu, saya rasa kita boleh menjalani hidup kita dengan lebih baik lah in the future. Macam tu. Okay, faham. Okay, seterusnya. Terus apa? Okey, kepentingan daya tahan ini bagi Atikah pula, itu seperti yang dikatakan oleh Aisyah, dapat menyelesaikan masalah. Okey, kepentingan daya tahan ini juga dapat memanfaatkan kemahiran dan juga kekuatan seseorang bagi mengatasi serta menyelesaikan masalah dan cabaran. Okey, kebanyakan seorang itu tidak dapat menyelesaikan masalah mereka kerana daya tahan mereka berkurang. Walau bagaimanapun, kita perlu juga mempunyai daya tahan yang kuat bagi menjalani kehidupan kita. Okey, bagi Atikah itulah kepentingan daya tahan dalam kehidupan ataupun dalam diri seseorang. Okey, kalau macam bagi Dayah pula, kepentingan daya tahan tu sama juga. Betul apa yang Aisyah dengan Atikah cakap. Macam untuk meneruskan kehidupan, untuk selesaikan masalah. Okey, kepentingan dia adalah untuk kita cari jalan penyelesaian. Maksudnya macam bila kita berada dalam sesuatu masalah ataupun dalam satu keadaan tu, okey, macam apa kepentingan daya tahan ni adalah untuk kita keluar, untuk kita cari alternatif untuk kita keluar daripada permasalahan yang kita hadapi tu. So maksudnya daya tahan ni adalah sangat penting dalam setiap diri individu ataupun seseorang manusia untuk kita lebih ke depan. Betul lah macam Aisyah cakap, untuk kita meneruskan kehidupan kita untuk lebih ke depan. Kalau macam kita tak ada daya tahan yang kuat, tak ada daya tahan yang teguh dalam diri kita, mungkin kita akan duduk dekat satu tempoh tu je. Maksudnya kita tak boleh nak berkembang, diri kita tak boleh nak berkembang dan kita tak boleh nak maju ke hadapan. So bagi Dayah, kepentingan daya tahan tu adalah untuk kita cari jalan penyelesaian tentang sesuatu masalah ataupun situasi yang kita hadapi. Itu apa yang Dayah faham. Okey, bagi pandangan Zakifah pula, setuju dengan pandangan kawan-kawan yang lain untuk selesaikan masalah, jalan keluar. Kepentingan untuk kita ada daya tahan dan adaptasi diri ni untuk kita juga jadi seorang yang membuat tindakan, bukan hanya mendengar arahan saja. So maksudnya kita kalau dalam satu kumpulan, kita kemungkinan kita boleh jadi ketua untuk lead diri kita dan kawan-kawan kita. So dari situ kita boleh mencungkil bakat yang ada pada diri kita. Dalam masa yang sama kita juga boleh memberi peluang kepada diri kita untuk membuat pembaharuan. Contohnya dalam situasi motor rosak, kata contohnya sebelum ni tak tahu macam mana nak buat tayar tu, macam nak keluarkan tayar tu pada motor. Tapi kalau kita ada dalam situasi macam tu, kita jadi tahu. So tu merupakan so kita dah tahu, aku boleh je buat. Okey, tu pada pandangan Zakifah. Okey, betul juga. Okey, di mana pembentukan daya tahan ni sangat-sangat penting untuk semua individu ataupun semua manusia, di mana sekiranya mereka tiada daya tahan dalam diri mereka, maka mereka mungkin tidak dapat menerima situasi ataupun masalah yang mereka timpa. Okey. Jadi soalan saya yang seterusnya, apakah faktor yang menyumbang kepada aspek daya tahan? Siapa? Okey, kalau bagi Dayah, apa faktor yang menyumbang kepada aspek daya tahan ni? Yang pertama adalah tentang diri orang tu sendiri, iaitu ataupun kita cakap tentang keyakinan diri dia lah. Kalau kita tak ada keyakinan dalam diri, maksudnya kita tak mampu untuk
menentukan situasi tersebut dan kita tak boleh nak cari jalan penyelesaian. Yang kedua adalah tentang maksudnya macam yang kedua adalah macam mana kita macam mana take care diri kita. Maksudnya macam contoh kalau kita ada masalah kan, kita kena pilih jalan penyelesaian yang paling sesuai ataupun yang paling betul lah untuk kita cuba selesaikan masalah tu. So maksudnya kalau kita ni tak bertekad untuk buat benda tu ataupun tak bertekad untuk putuskan sesuatu keputusan tu, maksudnya macam kita tak mampu untuk keluar daripada situasi tu. Jadi saya rasa itu antara faktor-faktornya lah, walaupun macam banyak lagi faktor lain yang penting. Tapi benda pertama yang kita perlu tengok adalah tentang keyakinan diri kita. Sebab apa-apa pun bila kita nak buat semua bergantung kepada diri kita. Benda pertama adalah keyakinan lah bagi Dayah. Okey, betul juga tu. Okay, next. Okay, kalau bagi Takifah pula, selain daripada poin Dayah, bagi Takifah percaya diri, yakin dengan diri kita bahawasanya kita juga boleh melakukan sesuatu. Contoh kalau lah kita ada dalam situasi masalah, kalau kita tak buat apa-apa, masalah tu tetap jadi masalah. So dalam masalah ni kita kena cari jalan penyelesaian dia. So kita kena percaya diri, yakin diri bahawasanya kita boleh selesaikan satu masalah tu. Okay, kalau tu bagi pandangan Takifah. Bagi Aisyah pula, Aisyah rasa kalau orang yang memang boleh menghadapi masalah ataupun tahu strategi ataupun prosedur nak menyelesaikan sesuatu masalah tu, iaitu daya tahan kita tu, Aisyah rasa orang tu mesti seorang yang bijak. Sebab tak semua boleh menyelesaikan masalah dia dengan sendiri. So sebagai contoh, kalau macam yang Takifah bagi tahu tadi, nak baiki motor apa semua tu, mesti dia bijak, mesti dia ada macam pengalaman ataupun dia pernah tak buat research ke apa. So maybe kalau kita dah ada pengalaman tu, dia macam mematangkan kita, at the same time kita belajar benda baru. So Aisyah rasa orang tu dia bijak lah, dia kena ada kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah tu. Itu bagi Aisyah. Kebijaksanaan, okey. Atika. Okey, bagi Atika, faktor daya tahan itu mempunyai keupayaan dalam menyelesaikan masalah. Ataupun dalam mengawal sesuatu emosi, itu seseorang tersebut seperti Aisyah kata, bijak, mempunyai kebijaksanaan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dan bersemangat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, bagi Atika, keupayaan perlu ada untuk faktor-faktor yang menyebabkan faktor-faktor daya tahan dalam diri untuk bertahan. Okey, betul semua. Okey, tak ada yang semuanya okey. Nak tambah faktor yang menyumbang ni, sebenarnya ada satu faktor yang actually dia ada antara kita semua, di mana faktor genetik, di mana ciri personality dan kepintaran emosi yang boleh dipelajari. Okey, di mana setiap orang mempunyai ciri genetik yang berbeza, ciri personality yang sangat berbeza. Okey, sama ada macam Muhammad mungkin personality Muhammad berbeza. Okey, macam Aisyah mungkin personality berbeza. Jadi ciri personality dan kepintaran emosi ni boleh dipelajari dan ia memberi kesan yang banyak terhadap daya tahan seseorang tu. Di mana dari segi tingkah laku dia dan sikap dia yang kita boleh pelajari lah. Okey, itu adalah faktor-faktor yang menyumbang lah. Okey, sekiranya, soalan seterusnya, sekiranya korang semua ditimpa masalah, bagaimana korang membentuk daya tahan korang sendiri? Kalau macam Aisyah, kalau saya ada Takifah dulu. Takifah dulu. Kalau macam Takifah akan relax ke diri dulu supaya tak ada gelabah, fikir bukan-bukan. Lepas tu kalau lah ada kawan-kawan ataupun family ni, tanya dulu pandangan diorang macam mana. Sebab tak semestinya pandangan kita betul. Kadang-kadang ni orang lain tu kemungkinan kawan ataupun family diorang juga pernah berada dalam situasi yang kita pernah berada. So tanya pandangan diorang. Lepas tu baru Takifah pula akan fikir alternatif untuk selesaikan masalah tu. Mungkin kawan bagi cadangan
mungkin setiap orang akan ada cara yang berbeza. So Takifah akan pilih cara yang bersesuaian dengan Takifah. Cara yang Takifah boleh adapt benda tu. Bagi pada pandangan Takifah. Okey. Aisyah. Kalau macam Aisyah setuju macam Takifah cakap tadi, kalau kita nak buat, kita nak menyelesaikan satu masalah, of course kita kena tahu adakah kita berupaya untuk melakukan langkah tersebut. Macam contohlah kita ada masalah assignment ke apa semua. Apa kalau kita ada masalah assignment ke apa, and apakah alternatif yang sesuai untuk kita hadapi ataupun untuk kita guna cara itu. Itu saya rasa adalah untuk seseorang menghadapi satu masalah untuk daya tahan kita. Okey, kalau macam Dayah pula, bagi Dayah kalau macam mana kita nak cuba selesaikan masalah tu adalah benda pertama Dayah rasa kita kena kenal pasti dulu apa permasalahan yang kita hadapi. Apa situasi yang kita tengah lalui sekarang. Sebab bila kita kenal pasti keadaan ataupun masalah tu, barulah daripada situ kita boleh tahu apa yang kita perlu buat. Maksudnya apa kaedah yang kita boleh lakukan daripada situ. Okey, selain daripada tu juga kita kena tengok kemampuan diri kita. Sebab tak semua benda kita boleh buatlah dalam sesuatu masa ataupun dalam situasi tu. Sebab kadang-kadang ada juga benda yang kita perlukan pertolongan orang lain. Jadi kita tengok kemampuan kita. Adakah kita mampu untuk buat benda ni secara bersendirian ataupun tak? Okey, kalau kita mampu, kita boleh buat secara bersendirian. Tapi kalau tak mampu, kita boleh juga minta bantuan daripada orang lain. Sebab kadang-kadang dengan bantuan orang lain tu, dia dapat bagi idea dan apa idea ataupun cara yang dia bagi tu adalah mampu selesaikan masalah kita dengan baik lah. Maksudnya bila kita kerjasama dengan dia, kita tolong, so pada akhirnya kita dapat selesaikan sesuatu tu dengan baik. Itu apa yang Dayah faham lah. Okey, cara untuk membina daya tahan iaitu belajar untuk mencari peluang untuk membaiki diri. Okey, kita perlu mencari peluang untuk membaiki diri dalam menghadapi sesuatu masalah dengan baik melalui pengalaman kita. Kita bukan sahaja boleh belajar dari pengalaman yang kita sendiri, tapi juga boleh mempelajari dari pengalaman orang lain, iaitu dengan bertanyakan pendapat orang lain saat kita mempunyai masalah. Okey, dengan itu kita juga dapat mengenali diri kita dengan lebih baik dengan membina daya tahan dalam diri kita. Selain itu juga kita juga perlu belajar untuk melihat potensi diri kita dari segi positif, iaitu kita perlu fokus kepada kekurangan diri serta mengenal pasti dan menyenaraikan kekuatan ataupun kelebihan diri kita yang kita ada. Dengan itu kita juga dapat membina daya tahan dalam diri kita. Okey, itu saja bagi Atika. Okey, so Mamat pun nak kongsi juga sekiranya Mamat ditimpa masalah sebagai contohnya kan. Mamat ada masalah dari kat jalan raya. Okey, Mamat katalah mau bawa motor tayar pancit macam Ifah pernah cakap tadi kan. Okey, tayar pancit. Okey, Mamat akan macam mana Mamat bentuk daya tahan Mamat? Okey, Mamat akan masukkan 5 elemen, iaitu Mamat akan masukkan keyakinan diri, disiplin diri, kemampuan diri, kawalan diri dan juga tekad diri. Okey, kenapa Mamat masukkan 5? Okey, keyakinan diri. Okey, Mamat kena yakin bahawa Mamat boleh Mamat boleh ambil masalah, Mamat boleh nampak masalah ni, ambil masalah ni dan Mamat yakin Mamat boleh selesaikan masalah ini. Mamat kena yakin dengan diri Mamat. Okay, yang kedua, Mamat kena disiplin. Okay, macam mana dengan disiplin tu? Mamat akan tahu, Mamat akan buat research. Okay, contoh tayar pancit. Okay, macam mana Mamat kena disiplinkan diri Mamat dalam segi buat research dan sebagainya. Okay, Mamat kena tengok dari segi kemampuan diri Mamat. Okay, Mamat mampu tak untuk untuk selesaikan masalah ini? Dan dari segi kawalan diri, okey, macam mana Mamat kawal diri dari segi emosi, dari segi stres dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tekad diri. Mamat kena tekadkan diri Mamat bahawa Mamat yakin, Mamat dah semua kita dah ada 4-5 tu. Yang terakhir Mamat tekadkan diri Mamat untuk yakinkan bahawa Mamat boleh menyelesaikan masalah ini. Okey, apa kita yang soalan seterusnya, soalan yang terakhir, di mana apakah kesan yang akan berlaku sekiranya korang semua tidak mampu menghadapi sesuatu perjalanan hidup.
Kesan. Okey, pada pandangan Takifah. Okey, Aisyah Ah, dulu. kesan. Kalau Bagi Aisyah, kalau seseorang tu tak boleh nak menghadapi, apa soalan tadi Muhammad? Okey, Boleh ulang sekali tak? apakah kesan yang akan berlaku sekiranya anda tidak mampu menghadapi sesuatu perjalanan hidup tu? Ataupun Okey. masalah tu. Okey. Contohlah kalau Aisyah rasa semua dapat relate kot dengan Aisyah. Kalau kita tak boleh nak menyelesaikan satu masalah tu, of course kita akan jadi stres, kita akan banyak berfikir, kita akan rasa jam sikit otak sebab kita tak boleh nak menghadapi masalah tu. Kita akan selalu fikir je, kita tak boleh tidur, tak boleh makan. So akan mengundang juga kepada, dia macam akan meragut juga nyawa sesetengah pihak kalau dia ada menghadapi sesuatu masalah yang sangat besar yang memang dia mencabar dia punya kehidupan dia tu. Saya rasa dia akan menyakiti diri lah, menyakiti diri, lepas tu kita menyakitkan diri. Sebab tu kita dengar dekat berita ada orang macam bunuh diri, ada yang toleh tangan apa semua sebab dia menghadapi stres yang sangat melampau sebab dia tak boleh nak menyelesaikan masalah. Macam tu. So Aisyah rasa kalau setengah macam kalau student pula, of course student ke siapa-siapa yang dah bekerja ke, kalau dia menghadapi satu masalah, of course dia akan jadi stres, akan jadi murung, ada tekanan, macam tu. Itu yang bagi Aisyah. Okey. Kifah. Tadi. Takifah setuju dengan Aisyah sebab kalau kita tak dapat selesaikan masalah tu, contoh macam keadaan motor tadi, contoh kita on the way nak pergi kerja, motor pula rosak, memang bos pula tak faham, kita akan rasa stres, nak marah. Lepas tu kalau lama-lama kalau benda ni pendam, mungkin akan membawa kepada masalah kesihatan mental dan juga masalah kesihatan lain yang akan secara tak langsungnya akan ganggu. Contohnya kita jadi tak lalu makan, jadi tak larat. So benda tu memang akan ganggu sistem badan kita juga. Kerja-kerja lain pun kita tak nak buat kepada pendengar Takifah. Okey. Tika. Tika mute. Okey, kesan daripada apabila kita tidak dapat menyelesaikan daya tahan tersebut iaitu emosi kita tidak stabil. Apabila emosi kita tidak stabil, sesuatu kesan negatif akan berlaku pada diri kita menyebabkan kita akan stres. Apabila stres ada pada diri kita tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah tersebut walaupun masalah tersebut hanyalah masalah yang kecil. Okay, daripada apabila kita mengalami masalah tersebut, kita akan sering cemas, mudah risau serta mudah mengambil tindakan yang tidak wajar walaupun perkara tersebut perkara yang kecil. Kita juga akan cepat merasa kecewa serta cepat cepat untuk marah apabila kita tidak itu saja bagi Tika. Okey, Daya? Daya? Dia ada masalah lain. Lain daya tak okey ke Muhammad? Okey, tak apalah, kita teruskan. Okey, sebenarnya bagi Muhammad, okey, sekiranya sebenarnya segala yang berlaku sebenarnya bermula daripada minda. Katalah kalau kita tak pandai untuk mengawal minda kita, kita takkan dapat kita takkan dapat untuk membentuk. Boleh dengar tak? Okey, Daya ada? Okey, Daya. Daya dengar? Dengar Daya, dengar. Cuba Daya teruskan. Okey, Daya teruskan Daya. Kesan. Okey, kalau macam bagi Dayah, pula macam tadi Aisyah, Kifah dengan Tika, dia cakap mengenai macam kesihatan ataupun diri, macam masalah mental ke, depression ke. Tapi kalau macam bagi Dayah, dia akan cakap tentang perkembangan kita. Maksudnya macam kalau kita gagal untuk menjalani perjalanan hidup ni, mungkin kita tak berlakunya pembaharuan dalam diri kita.
Maksudnya kita tak akan jumpa dengan sesuatu kejayaan di masa hadapan. Dan kita juga mungkin akan mengalami kegagalan pada pertengahan perjalanan hidup tu. So maksudnya macam, contohnya macam kita belajar kan. Contoh kita sekarang tengah ambil degree. So macam kalau kita tak habiskan degree ni selama 4 tahun, kita start dekat tengah-tengah, so maksudnya kita gagal. Kita tak dapat nak teruskan perjalanan hidup tu. So bagi Dayah, kalau kita tak dapat nak jalani kehidupan ni dengan baik, maksudnya akan berlaku kegagalan dekat tengah-tengah perjalanan tu. Kita juga tak dapat nak improve diri kita untuk jadi yang lebih baik. Sebab biasa kalau macam bila kita makin dewasa, bila kita makin ke depan, kita akan belajar banyak benda dalam hidup kita. So macam kita juga akan tempuh pelbagai cabaran ataupun dugaan. So daripada situ kita akan improve diri kita untuk jadi yang lebih baik mungkin daripada masa-masa sebelum ni. Kita ada tak matang, biasa kita tak matang, and then kita tak tahu cara nak uruskan sesuatu masalah. So bila kita makin ke depan ni, kita dapat perbaharui diri kita. Maksudnya macam makin, orang kata macam makin lama kita hidup, makin banyak benda yang kita faham, makin banyak benda yang kita lalui. Betul. So bagi Dayah, itulah, kalau kita tak dapat jalani perjalanan hidup tu, kita tak dapat rasa kepahitan dalam sesebuah kehidupan tu. Itu bagi Dayah. Okey, semua bagi. Terima kasih. Okey. Sebenarnya dalam pembentukan daya ni, dia bermula sebenarnya daripada pemikiran kognitif. Dari segi kognitif lah, ataupun kita boleh cakap secara sebenarnya adalah dari segi kawalan minda. Sekiranya seseorang itu mereka tidak dapat mengawal minda mereka, maka pergerakan dari segi untuk pembentukan daya pun semua tidak akan berlaku. Okay, bila saya sebut pasal kawalan minda ni, saya ada satu aktiviti yang saya nak buat dengan korang semua. Mungkin korang dah pernah ke belum. So, aktiviti yang saya nak buat ni dia lebih macam kepada kawalan minda. Okay, pernah tak main aktiviti macam ada satu game yang tengok ibu jari? Ada pernah? Tak. Pernah kan? Okay, ada yang tak pernah, ada yang pernah kan? Okay. Sekarang saya nak korang semua, okay, buat macam ni. Tengok ibu jari korang. Ya. Okay. Okay. Okay, dah tengok je tau. Okay, lepas tu buka semua. Jadikan dia macam ni. Okay, tapi still tengok ibu jari korang. Okay. Lepas tu tutup satu sebelah kanan. Jadi macam ni. Okay. Tutup sebelah kanan. Buat macam ni. Okay. Okay, cakap dekat minda korang yang tangan sebelah tapak tangan sebelah kanan lebih tinggi daripada sebelah kiri. Cakap dengan otak pemikiran korang. Korang fikir, kau cakap. Cakap dalam hati. Okay, maksudnya kau cakap belah kanan lebih tinggi daripada belah kiri. Belah kanan lebih tinggi daripada belah kiri. Cakap dengan dalam minda korang. Cakap. Okay, lepas tu buka slow-slow dan tengok tangan sebelah kanan korang lagi tinggi daripada sebelah kiri. Jadi tak? Jadi? Lah. Jadi tak? Jadi. Jadi tak? Ada kita jadi tak? Jadi? Kita tak jadi? Jadi. Nampak? Jadi. Okey, tengok sebelah kanan lagi. Okey, kita tukar pula belah kiri pula kita tutup. Okey, buat macam ni. Okey, buka belah ni, lepas tu buat macam ni. Belah kiri pula. Okay. Belah kiri pula. Set minda korang cakap belah kiri lebih pendek daripada belah kiri. Lebih pendek daripada belah kanan. Belah kiri lebih pendek daripada belah kanan. Set dalam minda korang. Set cakap baik kali, cakap dalam hati, set dalam minda korang. Bila korang buka je belah kiri kiri lagi pendek daripada belah kanan. Cuba tengok, buka slow-slow. Lah. Kan? Serius? Sebelah kiri lebih pendek. Okay. Dari sini kita dapat simpulkan bahawa sekiranya minda kita cakap tak boleh, benda tu jadi tak boleh. Jadi sekiranya kita buat sesuatu benda, kita kena set minda kita kena kawal minda kita bahawa semua yang kita buat boleh. Boleh ke boleh? Jangan cakap boleh ke tak boleh. Boleh ke boleh. Jadi di sini adalah kita tengok kita tengok kawalan minda kita macam mana. Jadi dalam segi pembentukan daya juga, dia ada kena-mengena di mana kita boleh sync-kan dia di situ. Sekiranya pembentukan daya tu nak buat dari segi untuk orang tu jadi yang tidak lemah, jadi kebal, jadi seorang yang kuat, kita kena set dalam minda yang bahawa kita adalah orang yang kuat. Kita boleh bentuk daya tahan kita macam mana. Kita boleh adapt situasi kita dari segi positif. Janganlah kita set dalam otak kita semua benda negatif.
Sekiranya kita set dalam otak kita, kita cakap tak boleh lah, aku tak boleh buat lah, saya tak boleh buat semua benda ni. Contoh kita nak assignment, tak boleh lah buat assignment. So kita dah set, kita punya pergerakan kita akan jadi negatif. Kalau kita tengok orang tu, kita tengok dia negatif, kita set dalam otak kita cakap orang tu negatif, kita memang boleh tengok jumpa dia pun akan rasa dia tu bawa macam satu vibe yang negatif dekat diri kita. Jadi macam kita tengok daripada aktiviti yang saya tunjuk tadi, kita boleh tengok adalah dari segi semuanya dari segi kawalan minda. Sekiranya minda kita tidak betul, kita dah set minda kita tu salah, semua tak boleh, kita akan jadi seorang yang boleh. Tapi kita set otak kita jadi seorang yang boleh, kita akan jadi orang yang boleh. Semua benda kita akan jadi boleh. Okey? Jadi kesimpulannya dekat sini, kita sebagai manusia haruslah mempunyai daya tahan yang sangat kuat dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dan juga kita harus mempunyai kawalan minda yang bagus. Sekiranya minda kita kata tak boleh, semua yang terjadi akan jadi tak boleh. Jadi macam saya cakap, semua kita kena sentiasa step minda kita boleh, boleh dan boleh. Itu saja pada hari ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebab dapat beri kerjasama yang secukupnya pada hari ini. Dan insyaAllah saya ni sesi terakhir kita semua. So, Ya, betul. Terima kasih juga Muhammad atas aktiviti yang menarik tadi and tajuk pun menarik. Nanti bolehlah try dengan kawan-kawan, nak tengok minda diorang macam mana. Kalau kita tengok member kita atau kita tengok macam kenapa tak boleh Kita boleh tengok minda dia dekat situ bahawa dia tak boleh, dia dah set otak dia kata tak boleh. Macam tu. So kita boleh try aktiviti dengan kawan-kawan kita lepas ni. Tengok macam mana. Daripada situ dia akan faham bahawa lepas ni aku kena cakap boleh je. Faham? Okay, so saya nak ucapkan terima kasih. So kita jumpa insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih semua. Ya. Bye.